أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insya-Allah kita akan menggunakan masa kita untuk sama-sama kita mempelajari ilmu usul fiqh, dan insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan tentang tajuk Dalail al-Ahkam. Jadi didoakan juga kepada semua pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kali ini kita akan bincang setelah kita perbincangan sebelum ini berkenaan dengan hukum hakam. Pada kali ini kita akan melihat apakah dalil-dalil yang disandarkan, dalil-dalil yang menjadi sandaran kepada hukum-hukum yang dibincangkan sebelum ini. Sekiranya hukumnya haram, apakah dalil dia? Di sinilah perbincangannya, dan perbincangan berkenaan dengan dalail al-ahkam ini juga boleh kita katakan perbincangan yang paling besar dan paling penting di dalam ilmu usul fiqh. Mana mungkin seseorang itu mampu mengeluarkan sesuatu hukum apabila dia belum mengenali dalil-dalil kepada hukum tersebut. Jadi insya-Allah pada kali ini kita bincangkan tajuk yang pertama ataupun dalil yang pertama, iaitu Al-Quran. Jadi sebelum itu kita melihat dulu pengenalan kepada dalail. Apa itu yang dimaksudkan dengan dalil-dalil hukum? Al-adillah al-mu'tabarah syar'an hiya al-kitab was-sunnah wal-ijma' wal-qiyas. Dalil yang muktabar, yang utama adalah dalil Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Empat ini yang utama. Itu yang disebut sebagai mu'tabar, yang diterima umum oleh para alim ulama. Wahadihi al-adillah al-arba'ah muttafiqah la takhtalif, yang mana keempat-empat dalil ini bersifat saling mempersetujui antara satu sama lain, maksudnya selari dan ianya tidak bercanggah. Idh yuwafiqu ba'daha ba'dan, ini selari antara satu dengan yang lain. Wa yusaddiqu ba'daha ba'dan, dan membenarkan antara satu dengan yang lain. Maksudnya kita tidak melihat Al-Quran itu satu dalil yang asing daripada As-Sunnah, ijma' itu satu dalil yang asing daripada As-Sunnah dan sebagainya. Li'anna al-jami' haqqun wal haqqu la yatanaqud. Kerana semua dalil yang keempat-empat dalil itu adalah benar, satu bentuk kebenaran, dan kebenaran itu tidak akan bercanggah. Kama anna jami'a hadhihi al-adillah tarji' ila al-kitab, yang mana kesemua dalil itu senternya, pusatnya, ia akan kembali kepada al-kitab, iaitu Al-Quran. Jadi empat-empat dalil itu teras utamanya adalah al-kitab, yakni Al-Quran Al-Karim. Baik. Fal-kitab dalla ala hujjiyatis sunnah. Al-Quran, yakni al-kitab itu maksudnya Al-Quran, dalla ala hujjiyatis sunnah, menjadi dalil kepada kehujahan as-sunnah. Jadi kalau hari ini ada orang pertikai, adakah as-sunnah itu layak untuk dijadikan sumber hukum ataupun sandaran kepada sesuatu hukum? Maka kita kata ya. Apa dalilnya? Rujuk kepada Al-Quran. Itu yang dimaksudkan Al-Quran menjadi dalil kepada kehujahan as-sunnah. Wal kitab was sunnah dalla ala hujjiyatil ijma', seperti mana Al-Quran dan as-sunnah itu menjadi dalil kepada kehujahan al-ijma'. Dan begitu juga seterusnya, ketiga-tiga dalil ini, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', dallat ala hujjiyatil qiyas, menjadi dalil kepada kehujahan al-qiyas. Lidzalika masdar hadhihi al-adillah huwa Al-Quran. Itu yang dimaksudkan masdar kepada, sumber kepada kesemua dalil ini adalah Al-Quran. Baik, kita pergi kepada ta'rif al-adillah. Al-adillah jam'u dalil. Adillah jamak kepada dalil. Wad dalil lughatan yutlaqu ala ma yustadallu bihi. Dari sudut bahasa, dalil bermaksud apa sahaja yang diitlakkan, diumumkan
ala ma yustadallu bihi, ke atas apa yang didalilkan, disandarkan ke atasnya. Maksudnya sesuatu yang menjadi sandaran kepada sesuatu yang lain itu dinamakan dalil. Kan, menjadi asas kepada sesuatu yang lain. Ai ma yakunu bihi al-irsyad, yang mana dijadikan dengannya sebagai al-irsyad, satu bentuk petunjuk. Kal-alamat allati tuda'u 'ala at-tariq, seperti mana tanda-tanda yang diletakkan di atas jalan raya. Kalau hari ini kita keluar ke jalan raya, kita ada nampak macam-macam signboard. Jadi signboard itu menjadi dalil, menjadi sandaran kepada pemandu. Kita nampak tanda, ada tanda gambar lembu contoh kan. Itu nak bagi tahu bahawa kawasan ini kawasan laluan binatang-binatang. Ataupun ada tanda pangkah, nak beritahu tak boleh masuk ikut kawasan ini dan sebagainya. Tanda-tanda itu sebagai dalil kepada seorang pemandu, sandaran kepada seorang pemandu kereta ataupun kenderaan yang lain. Fatusamma dalilan, dan dinamakan sebagai dalil. Jadi signboard itu dalam bahasa Arabnya dia disebut sebagai dalilut tariq, sandaran kepada jalan. Orang yang nak berjalan di situ perlu melihat kepada sandaran dia ataupun dalilnya. Ai allati yustadallu biha 'ala at-tariq, yang mana dijadikan sandaran padanya apabila kita berada di atas jalan raya. Itu maksudnya dalil dari sudut bahasa, dia sebagai alamah, tanda. Adapun dari sudut istilahnya, dalil bermaksud ma yumkinu at-tawassul bin nazari sahih, yang mana apa yang memungkinkan ataupun apa yang memampukan seseorang itu at-tawassul, sampai. Kan? Apabila seseorang itu mengenali dalil, maka dia mampu untuk sampai kepada apa? Bin nazaris sahih, sampai dengan penelitian yang sahih. Sampai ke mana? Ila hukmin syar'i. Jadi apabila ada dalil, memahami dalil memungkinkan dia sampai kepada hukum-hukum syarak. Tetapi sampainya dia kepada hukum syarak itu dengan bin nazaris sahih fihi, dengan penelitian yang betul. Kan? Sebab ada orang belajar, dia kenal hadis, dia tahu ayat-ayat Al-Quran, tetapi apabila dia nak mengeluarkan hukum hakam yang dihasilkan itu adalah hukum hakam yang tidak tepat. Sebab apa? Sebab dia tidak melalui an-nazaris sahih. Kan? Jadi dalil maksudnya apa sahaja yang boleh menyampaikan kita kepada sesuatu hukum dengan bentuk penelitian yang betul, kaedah yang betul. Itu yang kena belajar ilmu usul fiqh. Kita akan belajar tentang al-amru, an-nahyu, kan? Macam mana nak mengenal mana suruhan, mana larangan, mana am, mana yang khas, dan sebagainya. Jadi ini maksud ad-dalil. Apa sahaja yang boleh menyampaikan kita kepada hukum hakam, dia dinamakan sebagai dalil. Sebab itu kita tak memanggil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas sahaja sebagai ad-dalil. Namun banyak lagi dalil-dalil yang lain. Contohnya al-istishab, saddul dhara'i', masalih mursalah, itu juga kita namakan sebagai dalil sebab dia boleh menyampaikan kita kepada hukum hakam syarak. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan dalil yang pertama iaitu Al-Quran Al-Karim. Baik, ta'rif Al-Quran Al-Karim rata-rata semua dah biasa lalui ta'rif ini. Cuma ada bahagian-bahagian yang kita perlu beri penekanan di dalam ilmu usul fiqh ini. Baik, Al-Quran bermakna kalamullah, firman Allah. Apabila disebut kalam, maksudnya firman Allah yang tak sama dengan kata-kata manusia. Dia bersifat kalamul azali, firman Allah yang tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran, azal. Huwa kalamullah ta'ala al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana firman ataupun kalam Allah tersebut diturunkan ke atas Nabi Muhammad kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil lafzil arabi,
yang mana lafaz itu disampaikan dengan dalam bahasa Arab, lafaz bahasa Arab. Jadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ini menjadi satu poin yang perlu kita bincangkan yang berkaitan dengan ilmu usul fiqh. Sebab apabila kita nak mengeluarkan sesuatu hukum, perlu difahami Al-Quran itu bertepatan dengan kaedah bahasa Arab. Jadi kalau kita faham bahasa Arab dengan guna kaedah grammar bahasa Inggeris, tak kenalah. Dia akan keluar hukum yang tidak tepat. Sebab itu dinyatakan di sini bil lafzil arabi, diturunkan dalam bahasa Arab. Al-mu'jiz, yang mempunyai mukjizat tertentu. Di mana Al-Quran itu dijadikan sebagai mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ini maksudnya sesuatu yang boleh melemahkan hujah-hujah musuh-musuh. Kerana di zaman Nabi, Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi senjata kepada Nabi untuk melawan senjata-senjata musuh Islam, kafir Quraisy ketika itu, yang mana mereka sangat menyanjung tinggi orang-orang yang mempunyai kelebihan kesusastraan Arab, maksudnya yang ada kemahiran berbahasa Arab, sastra yang tinggi, maka mereka itu akan dijulang tinggi, ataupun mereka itu akan dinobatkan sebagai orang yang hebat. Sebaliknya, orang yang tidak pandai berpuisi, tidak pandai berbahasa dengan bahasa yang hebat, mereka itu tergolong dalam golongan orang-orang yang biasa-biasa. Jadi Al-Quran turun sebagai mukjizat dengan bahasanya yang hebat, boleh mengalahkan sastra Arab yang biasa mereka guna pakai. Kemudian Al-Maktubu bil Masahif, yang mana Al-Quran itu ditulis di atas mushaf. Setelah beberapa prosesnya, ditulis pada lembaran-lembaran, kemudian ditulis di dalam satu mushaf. Al-Muta'abbad bitilawatihi, dianggap sebagai satu ibadah dengan kita membacanya, tilawah. Tak sama dengan kitab lain. Baca tak dapat pahala lagi kalau kitab lain. Kalau kita faham dan amalkan, barulah dapat pahala. Tapi Al-Quran, baca dah dapat pahala. Al-manqulu ilayna naqlan mutawatiran, yang mana disampaikan pada kita dengan periwayatan yang mutawatir. Maksudnya Al-Quran itu sampai pada kita dengan cara yang mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir adalah satu bentuk periwayatan yang secara pasti, yang mana tidak memungkinkan berlakunya penipuan. Maksudnya diriwayatkan secara pasti. Satu kelompok yang ramai meriwayatkan kepada kelompok yang ramai. Tidak ada melalui riwayat yang secara individu. Kan dinamakan sebagai riwayat ahad. Seorang A riwayat kepada B, B riwayat kepada C, yang itu ada kemungkinan berlakunya penyelewengan. Tapi mutawatir maksudnya satu kelompok, kan? Sebab kalau kita teliti balik pada sejarah pembukuan Al-Quran, penulisan Al-Quran, sebelum ianya ditulis, Sayyidina Abu Bakar mengarahkan supaya siapa yang nak persembahkan hafalan Al-Qurannya untuk ditulis oleh penulis-penulis ini, mereka perlu mendatangkan saksi. Kan, datangkan dua saksi. Jadi saksi itu dianggap sebagai satu metod yang menjadikan ayat Quran itu mutawatiran. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang dimulakan dengan surah Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Baik. Poin yang pertama adalah haqiqah huruf wa ma'anihi. Ini yang disebut sebagai kalamullah. Apa maksud kalamullah? Hakikat huruf dan makna Al-Quran itu semuanya dari Allah. Maksudnya Al-Quran itu hebatnya bukan dengan huruf sahaja tanpa ada makna. Dan begitu juga hebatnya bukan hanya pada makna saja, bukan pada hurufnya. Tidak mungkin makna lahir tanpa ada huruf. Jadi ini dalam aspek kita membaca tulisan Al-Quran. Sebab dikatakan laisa kalamuhu al-huruf dunal ma'ani. Tak kita namakan sesuatu kalam itu tanpa ada huruf. Ini bukan kita mengukur kalamullah, tapi kita mengukur Al-Quran, mushaf yang kita baca hari ini. Jadi kita perlu pegang hebatnya bukan pada maknanya saja, tapi makna itu bermulanya dengan adanya huruf. Walal ma'ani dunal huruf, bukan hebat makna tanpa ada huruf. Jadi kita kata huruf dan makna itu kedua-duanya perlu diambil berat dalam proses kita mengistinbat sesuatu hukum. Tak boleh hanya ambil makna saja,
tanpa melihat kepada huruf-huruf Al-Quran. Kerana huruf itu kadang boleh mendatangkan makna yang berbeza. Baik, seterusnya. Wal Quran kulluhu nazala bil lughatil arabiyyah. Ini benda kedua penting, iaitu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Wa hadha mimma yamtazu bihi Al-Quran. Inilah yang membuatkan Al-Quran itu mumtaz. Mumtaz ni maksudnya aneh ataupun unik. Keunikan Al-Quran itu apabila Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, yang menjadikan ianya unik daripada apa? An baqiyatil kutub, daripada kitab-kitab yang lain, Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Itu dalam bahasa lain, bahasa Ibri, bahasa orang Yahudi, tapi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu dari sudut kaedah bahasanya terpelihara sehingga ke hari ini. Itu yang menjadikan Al-Quran itu hebat, kerana ianya ditulis ataupun diturunkan di dalam bahasa Arab. Menjadi Al-Quran itu sebagai unik. Kemudian oleh wa bimuqtada hadhihi al-khasiyah, ataupun daripada rentetan daripada Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab, fa inna ma tarajjama min al-Quran ila ghairi al-lughati al-arabiyyah la yusamma Qur'anan. Apa sahaja yang diterjemahkan daripada Al-Quran kepada bukan bahasa Arab tidak dinamakan Al-Quran. Maksudnya kalau hari ini kita tengok ada terjemahan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa lain, maka itu kita tak nama Quran, kita namakan terjemahan Al-Quran. Wabittali, dan seterusnya, la yasihul i'timad alaihi fil istinbatil ahkam. Dan seterusnya adalah tidak sah untuk kita jadikan i'timad, jadikan sandaran ketika kita mengistinbat hukum syarak. Jadi maksudnya tak boleh kita nak istinbat sesuatu hukum syarak hanya bersandarkan kepada terjemahan Al-Quran. Sekali lagi perlu diingatkan, istinbat hukum hakam syarak ini perlu istinbat dari teks Arab yang asal, teks Al-Quran yang asal, yang daripada bahasa Arab, bukan daripada terjemahan. Kerana terjemahan mungkin ada salah faham ataupun terjemahan yang tidak menepati kehendak sebenar Al-Quran. Jadi talibul ilmi, penuntut ilmu yang ingin istinbat hukum, perlu kembali kepada teks Al-Quran yang asal. Kemudian seterusnya, hujiyatuhu Al-Quran ini kehujahannya, memang kita kata hujjah, yajibu ala kulli muslim al-amal bima fihi, wajib ke atas semua orang Islam beramal segala yang ada di dalam Al-Quran. La yukhalif bihi dhalika ahadun minal muslimin, tak boleh bercanggah dengannya. Siapa yang mengingkari sesuatu daripada Al-Quran, fahuwa kafir, dia dianggap kafir. I'jazul Quran, Al-Quran dianggap sebagai ijaz. Sebab apa? Tadi kita dah hurai sikit. Dia dianggap hujjah al-mu'jizah al-kubra pada Nabi, mukjizat yang paling besar. Sebab apa? Faqad tahadda bihi fusaha'il Arab, kerana Al-Quran itu turun, dia mencabar, tahadda, mencabar orang-orang yang fasih berbahasa Arab, wa bulagha'uhum, dan orang-orang yang mahir dalam ilmu balaghah bahasa Arab. Dan cabarannya apa dia? Ayyatu bimithlihi au bimithli ayatin min. Al-Quran datang mencabar mereka supaya mereka mendatangkan ayat yang seumpama dengan Al-Quran, dan mereka tidak mampu. Famastata'u wa lam yastati', mereka tidak pernah mampu dan mereka tidak akan mampu. Ini apabila ada cabaran, maka mereka tak mampu mencabar Al-Quran. Inilah yang dikatakan Al-Quran sebagai mu'jiz, melemahkan hujah musuh. Ta'abbadanallahu bitilawatihi, dianggap tilawah, membaca Al-Quran itu dianggap sebagai ibadah. Hifzuhu, Al-Quran itu dipelihara. Dipelihara daripada apa? Daripada minaz ziyadah wan nuqsan. Allah Ta'ala pelihara Al-Quran daripada penambahan dan juga pengurangan, tahrif, penyelewengan. Apa firmannya? Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dan Allah Ta'ala akan menjaga Al-Quran itu. Jadi barulah kita yakin apabila kita mengistinbat hukum yang diistinbatkan itu adalah hukum yang sabit. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu dijamin tidak ada penyelewengan padanya. Kemudian qiraah syazah, ini daripada definisi tadi kita kata Al-Quran melalui
naqlan mutawatiran, riwayat yang mutawatir. Lawan kepada mutawatir adalah qiraah yang syazah, yang diriwayatkan secara ganjil, yang kita sebut tadi kan, seorang. Wahia ma jaa manqulan ilaina naqlan ghairu mutawatir. Kan riwayat yang tidak mutawatir. Contohnya apa yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'at. Di sini ada kalimah mutatabi'at, sedangkan di dalam Al-Quran hanya sebut fasiyamu thalathati ayyam. Jadi mutatabi'at itu seolah-olah diriwayatkan secara tidak mutawatir daripada Ibnu Mas'ud, secara riwayat ahad, maka ianya tak dijadikan sebagai Al-Quran Al-Karim yang bersifat mutawatir. Kan kalau orang belajar qiraat, ada qiraat yang mutawatir, ada qiraat yang syazah. Yang penting bagi kita dalam nak istinbat hukum, tak boleh nak istinbat hukum daripada qiraat syazah, hanya boleh mengistinbat hukum daripada qiraat yang mutawatir sahaja. Baik, seterusnya Al-Muhkam Al-Mutasyabih. Muhkam ni maksudnya ayat-ayat yang jelas hukumnya. Mutasyabih, ayat yang tidak jelas hukumnya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan ada ayat yang muhkam. Contohnya kitabun uhkimat ayatuhu. Ini nak kata Al-Quran adalah kitab yang muhkam, yang jelas hukumnya. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Ini nak katanya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dan ayat-ayat tersebut bersifat mutasyabih, ayatnya yang tasyabbuh, menyamai antara satu dengan yang lain, sukar untuk dipastikan mana hukumnya. Dan ada ayat yang menyatakan kedua-duanya sekali. Ada ayat yang mutasyabih, ada ayat yang muhkam. Apa dia? Minhu ayatum muhkamat, ada sebahagiannya yang muhkamat, hunna ummul kitab, itu sebagai teras kepada Al-Quran, wa ukharu mutasyabihat, dan ayat lain ada yang berbentuk mutasyabih, yang tidak jelas. Jadi yang muhkam yang disebut hukumnya secara jelas, yang mutasyabih yang disebut hukumnya secara tidak jelas. Baik, wa dhahaba ba'dul as-salaf, sebahagian ulama salaf berpandangan bahawa annal muhkam huwa, ni ta'rif kepada muhkam. Apa dia muhkam? Ma lam yahtamil min at-ta'wil ghairu wajhin wahidin. Apa yang tidak ada kemungkinan untuk dilakukan takwilan kepadanya, ghairu wajhin wahidin, bukan pada satu wajah sahaja. Maksudnya kalau datangnya satu statement dan statement itu tidak boleh ditakwil-takwil lagi kepada makna yang lain. Contoh kata aqimus salah, dirikan salat. Oh, kita boleh takwil di sini bahawa salat itu kadang-kadang wajib ditunaikan, kadang-kadang tidak wajib ditunaikan. Tak boleh, sebab ayat itu jelas tuntutan untuk menunaikan. Okey, jelas. Wal mutasyabih ma ihtamala min at-ta'wil. Mutasyabih pula ayat yang ada ihtimal, ada kemungkinan untuk berlakunya takwilan. Kan baca satu ayat, oh ni mungkin ya, mungkin tidak. Kan ada ayat yang berbentuk mutasyabih. Nanti kita akan tengok ayatnya. Wa dhahaba ba'dhum ila anna al-muhkam ma ittadaha ma'nahu. Ini definisi lain. Tadi yang disebut muhkam apa yang tidak boleh berlakunya takwilan, kemungkinan untuk berlaku takwil. Di sini yang lebih mudah lagi dikata muhkam adalah ma ittadaha ma'nahu. Senang, kalau nak hafal ta'rif kedua-dua ni boleh hafal. Yang kedua ni lebih senang. Muhkam adalah apa yang jelas maknanya, ittadaha ma'nahu. Adapun mutasyabih ma lam yattadih ma'nahu, apa yang tidak jelas maknanya. Okey, itu dari sudut perbezaan antara muhkam dengan mutasyabih. Baik, kita pergi pada part yang seterusnya adalah dilalatul Quran 'alal ahkam. Bagaimana pendalilan Al-Quran itu terhadap sesuatu hukum. Dilihat dari dua jenis ataupun dua aspek. Apabila kita nak istinbat hukum, jangan tinggalkan dua aspek ini, iaitu janib
Satu aspek as-subut, satu lagi aspek dilalah. Jadi seolah kalau kita meletakkan satu hukum, satu dalil di tengah-tengah Al-Quran, maka kita boleh lihat satu sudutnya subut, satu sudut lagi dilalah. Subut ni sebelum dalil itu lahir, dilihat dari sudut subut. Subut ni maksudnya pensabitan dalil tersebut. Adakah dalil itu sabit secara qat'i, secara yakin, ataupun dalil itu sabit secara zanni, yang ragu-ragu. Contohnya hadis. Hadis ada hadis yang qat'i, yang berbentuk sahih, yang tak boleh dipertikai. Dan ada hadis yang dari sudut pensabitan dia hadis yang zanni. Dia hadis yang dhaif, lemah, jadi orang boleh petikai. Itu dari sudut subut. Adapun dari sudut dilalah, dilalah ni setelah kita pastikan dalil itu dalil yang qat'i, kita katakan, waktu nak mengeluarkan hukum, di situ berlakunya dilalah. Hukumnya apa? Daripada ayat ni hukumnya wajib. Kan? Sebagai ulama kata tak wajib, hanya sunat saja. Jadi dilalah mana yang lebih tepat? Dilalah yang kata wajib ataupun dilalah yang kata sunnah? Jadi beza dua aspek. Baik, kita lihat dari sudut subut. Ini khusus pada Al-Quran. Wa imma min haythu dilalah 'ala al-ahkam fayanqasimu ila ini atas ni. Imma min haythu thubutil Quran. Dari sudut subut Al-Quran ini, faqad ittadhaha mimma sabaq, telah dihuraikan tadi bahawa kulluhu mutawatir qat'iyyus thubut. Maksudnya Al-Quran itu tak ada zanni, kan? Tak ada zanniyus thubut. Yang dia ada hanyalah qat'iyyus thubut. Sebab Quran tidak ada yang zan, semuanya dari sudut pensabitan dia adalah qat'i. Melainkan qiraat syazah tadi tu lah. Qiraat syazah itu dinamakan zanniyus thubut. Sebab tu kita tak boleh nak berdalil dengan qiraat syazah. Baik, masuk pada aspek yang kedua adalah dilalah. Dilalah Al-Quran ada dua, ada qat'iyyud dilalah, ada zanniyud dilalah. Kita tengok qat'i. Dari sudut qat'i, maksudnya pendalilan yang pasti. Contohnya la yahtamil al-lafzu illa ma'nan wahid. Tidak ada kebarangkalian ataupun kemungkinan lain yang ada pada lafaz tersebut melainkan satu makna saja. Itu panggil qat'iyyud dilalah. Daripada dalil itu kita faham satu saja. Contoh ayat berkenaan dengan miras. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu sebahagian ataupun separuh daripada apa yang ditinggalkan oleh suami kamu, illam yakul lahunna walad, sekiranya tidak ada anak. Maksudnya suami meninggal, tak ada anak, kan? Tak ada anak, maka dapat 1/2 daripada harta tersebut. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia ada anak, falakumur rubu', dia dapat 1/4 daripada harta peninggalan tadi. Jadi nak sebut di sini poinnya adalah qat'iyyud dilalah apabila ayat Al-Quran menyebut secara tepat, khususnya berkenaan dengan nombor-nombor ni. Fayata'ayyan, kalau tengok pada ke atas ni, fayata'ayyan, kan? Fayata'ayyan hamluhu alaihi min haythu hamluhu alaihi wa min dhalika. Contoh ni, fayata'ayyan hamluhu alaihi, maksudnya wajib kita meletakkan maknanya pada satu makna saja, kan? Kalau sebut 1/2, nisfu, separuh, dia tak boleh nak ditakwil. Separuh ni maksudnya 1/3, tak boleh. Kalau dah disebut 1/4 ar-rubu', maka tak boleh. 1/4 ni maksudnya 1/2, tak boleh. Jadi kalaulah disebut secara nombor, secara jelas, maka dia dah jadi qat'i, tak boleh ditakwil-takwil lagi. Banyak dalam bab miras, 1/3, 1/6, 1/8. Ni poin dia di bawah ni. Fa innan nisfa war-rubu' was-thumun was-thuluth was-sudus maqadir mahdudah. Ini adalah kadar yang terhad. La tahtamil akthar min ma'nan wahid. Tidak ada takwilan yang lebih daripada satu.
wala majala fiha lirra'i wal ijtihad. Tidak ada bahagian untuk kita melakukan ijtihad padanya. Ini kita katakan qat'iyyu ad-dilalah. Pendalilan secara tetap, tidak boleh berubah-ubah. Baik, adapun yang kedua, ayyakuna dhanniyud dilalah. Pendalilan secara zan. Maksudnya ada kemungkinan A, ada kemungkinan B. Contohnya apa? Wa ma'na dhalika ay yahtamil al-lafzu iddatu ma'an. Maksudnya iddah ni maksudnya beberapa makna yang lain. Fala yata'ayyan hamluhu ala wahid. Tak wajib untuk kita letak hanya pada satu makna saja. Contoh, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum, sampai habis ayat. Diharamkan ke atas kamu siapa? Ummahatukum, ibu-ibu kamu. Maksudnya di sini haram kamu berkahwin dengan ibu kamu, dengan anak perempuan kamu, dengan adik-beradik perempuan kamu, sampai habis. Dan di hujung tu ada wa akhawatukum minar radha'ah. Dan antara yang kamu tak boleh kahwin juga adalah adik-beradik susuan. Minar radha'ah, susuan. Baik, poin perbincangan di sini, fa innal irda' yahtamil an yakuna al-marrah wahidah. Irda' ni maksud penyusuan. Penyusuan yang dimaksudkan di sini yahtamil, ada kebarangkalian. Kebarangkalian apa? Yang boleh sabitkan dia sebagai adik-beradik susuan kita, sama ada dia menyusu dengan ibu kita sekali susuan, wa yahtamil al-marrat al-muta'addidah. Boleh jadi juga dia menyusu secara beberapa kali. 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Wa dhalika ikhtalafa al-fuqaha fil qadar al-muharram min ar-radha'. Ini yang diperselisihkan oleh ulama. Ada ulama kata 5 kali, ada kata 3 kali, ada kata 10 kali, ada kata sekali. Jadi ini poin yang boleh berlaku khilaf kerana dia berbentuk zanni. Ini yang kita namakan zanniyud dilalah. Kita nak sabit dia sebagai adik-beradik susuan kita tu, ada zanniyud dilalah di situ. Maksudnya sama ada dia menyusu sekali ataupun 5 kali, tak secara pasti. Sebab itu ikhtalafal fuqaha pada kadar dia. Ulama berbeza pandangan pada kadar dia. Fadilalatul ayah ala anna ar-radha' marrah wahidah muharram dilalah zanniyah wa laysat qat'iyyah. Dan dalam ayat ini dikatakan wa akhawatukum minar radha'ah, dan adik-beradik kamu yang susuan. Jadi susuan radha'ah di situ seolahnya disebut sekali, kan? Tapi sekali menyusu di situ tak menjadi hukum yang qat'i. Kan? Sebab apa? Sebab di sana mungkin ada ijtihad yang lain kata 5 kali, ada kata 10 kali. Berdasarkan apa? Berdasarkan ada dalil-dalil hadis yang lain yang dinyatakan tentang bilangan-bilangan tersebut. Jadi di dalam ayat ini khususnya berkenaan dengan adik-beradik susuan di sini, ini nak menggambarkan bahawa ada kemungkinan berlakunya ijtihad. Sebab dia disebut bukan secara qat'i, kan? Tapi dia disebut secara zanniyud dilalah. Kan? Di awal hurrimat alaikum, diharamkan kamu berkahwin, itu jelas, itu qat'i. Maksudnya kalau sah dia sebagai adik-beradik susuan kamu, maka qat'i kamu tak boleh kahwin dengan dia. Itu dipanggil qat'iyud dilalah. Tapi waktu kita nak sabitkan dia ni betul ke adik-beradik susuan kita, di sana ada khilaf dari sudut berapa kali dia menyusu. Jadi itu disebut zanniyu ad-dilalah. Baik. وقد يكون النص الواحد من القرآن قطعي الدلالة باعتبار وظني الدلالة باعتبار آخر. Maksudnya ada dalam satu ayat dia dari satu sudut, maksudnya dia menyebutkan kedua-duanya, boleh jadi qat'iyud dilalah, dan satu sudut lagi zanniyud dilalah. Baik, kita tengok dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang beriman, apabila kamu benar-benar ingin menunaikan salat, maka faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, ambil wudu, basuh muka, basuh tangan sampai habis. Baik, perbincangannya apa? Fa inna dilalata hadhihi al-ayah ala
ala aslil mashi qat'iyyah. Daripada ayat ini kita boleh tengok ayat yang mana ni, wamsahu biru'usikum, kan, sapulah kepala kamu. Dilalah daripada ayat ini menyatakan bahawa aslul mashu qat'iyyah, asalnya adalah sapu. Masaha, wamsahu tu maksudnya sapu. Sapu kepala qat'i, maksudnya wajib. Nak wuduk kena sapu kepala. Wa dilalatuha 'ala al-qadar al-matlub mashuhu min ar-ra'si dhanniyah. Tetapi kadar mana yang kita kena sapu tu, kan dalam mazhab Syafi'i paling kurang 3 helai rambut. Tapi bukan sapu rambut saja, sapu kepala. Maksudnya biar kena juga kulit kepala tu. Jadi yang dimaksudkan zanni di situ adalah kadar mana. Dalam mazhab Hanafi kata yang dimaksudkan dengan sapu adalah sapuan yang memenuhi satu tapak tangan. Maksudnya kalau letak satu tapak tangan di kepala, saiz itulah yang sepatutnya kita sapu. Dalam mazhab Syafi'i kata tak semestinya satu tangan, tapi satu jari pun boleh, sebab satu jari pun dah namanya sapu. Jadi di situ ada perbezaan pandangan. Dalam mazhab Maliki pula dia kata sapu adalah sapu sepenuhnya daripada depan sampai belakang, datang ke depan balik. Itu yang sempurna. Jadi qat'inya kat mana? Qat'inya sapu kepala. Zanninya kat mana? Zanninya kadar sapuan kepala tu setakat mana, itu zanni. Boleh diperselisihkan ataupun boleh berlaku khilaf. Jadi apabila kita faham ada qat'iyyud dilalah, ada dhanniyud dilalah, kita sedar bahawa dalam dalil ataupun Al-Quran, kita perlu tahu area mana yang kita boleh berlaku ijtihad dan area mana yang kita tak boleh berlaku ijtihad. Jadi tak adalah kalau orang yang tak belajar usul fiqh semua benda dia nak balun ijtihad. So tak boleh. Dalam ayat Quran ada ayat yang kita boleh ijtihad, iaitu ayat yang berbentuk dhanniyud dilalah. Ada ayat yang kita tak boleh ijtihad, iaitu ayat yang berbentuk qat'iyyud dilalah. Jadi itu bergantung kepada kefahaman seorang mujtahid dalam dia mengklasifikasi sesuatu ayat itu, ini qat'i ke ini dhanni. Jadi ini skill yang kita nak develop daripada subjek usul fiqh ini. Setakat paling kurang kita boleh faham mana satu dilalah qat'iyyud dilalah, mana satu dhanniyud dilalah, dan kita boleh nak membezakan antara keduanya. Maka ini ustaz boleh anggap satu kejayaan lah. Kalau kita baca ayat tu, oh ini qat'i ni, ini tak boleh nak ijtihad ni, tu kira dah berjaya dah tu. Okey. Jadi itu saja perbincangan kita pada sesi kali ini, insya-Allah. Kita dah cover tajuk berkenaan dengan Al-Quran dan perbincangan yang ada di dalamnya. InsyaAllah kita akan sambung pada siri akan datang berkenaan dengan dalil yang seterusnya, iaitu As-Sunnah. Jadi setakat itu Al-Quran, As-Sunnah. Kemudian kita masuk lagi satu tajuk Al-Istishab. Kerana tajuk-tajuk ini akan diuji di dalam peperiksaan secara bertulis. Maksudnya tajuk-tajuk yang lain tu akan difokuskan pada assignment dan juga pembentangan. InsyaAllah Ustaz harap semua boleh faham perbincangan kita pada hari ini. Kalau tak faham nanti kita boleh bincang dalam grup-grup yang kita dah wujudkan. Allahu a'lam bissawab. Setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.